وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pengurusi dan kuasa surau Al-Ihsan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada malam ni kita dapat berhimpun untuk meneruskan kuliah pengajian kita. Sebagai mukaddimah renungan untuk kita bersama pada malam ni, tuan-tuan, saya bawa sepotong daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan di dalam sebuah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah oleh seorang ulama terkenal, Imam Habib Abdullah Al-Haddad Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan kiamat. Kata Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah a'rab maka nuqab. Esok di padang mahsyar manusia akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertelanjang, tak pakai apa. Maka nuqab, keadaan depa itu tidak pernah ada keadaan sebelum itu. Wa ajwa' maka nuqab, depa dihimpunkan, manusia ini dihimpunkan di padang mahsyar bukan setakat dalam keadaan depa tak pakai apa. Wa ajwa', depa ni lapang selapak-lapaknya. Bukan ju', ajwa'. Ajwa' bahasa Arab nak mudah faham, bila dia buat alif depan. Hasan baik, ahsan sangat baik. Fadlun lebih, afdal sangat baik, sangat lebih, sangat berkelebihan. Ju' maksud dia lapang, ajwa' maksud dia sangat lapang. Dalam keadaan dia duduk di mahsyar itu, Nabi kata wa ajwa' maka nuqab. Lapang ni selapak-lapang keadaan yang berada pada masa itu. Wa a'tasha maka nuqab, sama macam tadi juga. Atash bermaksud dahaga, a'tash sangat dahaga. Keadaan dia pun sangat dahaga, sedahaga yang dia pun tak pernah rasa sebelum itu. Wa ansab maka nuqab, dan penat yang sepenat-penat yang dia pun tak pernah rasa di mahsyar itu. Tentang bayang yang kata mahsyar, Nabi gambarkan keadaan kita itu. Bukan takat tak ada satu helai benang, satu helai pakaian atas badan, seorang benang pun tak ada atas badan kita. Bukan takat tak macam tu. Kita ni lapang selapak-lapaknya, dahaga sedahaga-dahaganya, dan penat sepenat-penatnya. Akhir sekali Nabi kata apa? Yang ini dia poin malam ni. Faman kasa lillah, mana-mana orang yang mereka pergi bagi pakaian kepada orang yang memerlukan. Faman kasa lillah, siapa yang dia ada lebihan harta, dia beli pakaian, dia ada pakaian, dia ada baju, dia ada seluar, dia ada kain, dia ada apa semua ni, dia himpun dan dia pergi bagi orang pakai pakaian yang orang ni sangat perlu. Macam musibah banjir apa ni apa semua ni. Kawan kita kena musibah, kita tolong mereka dengan supply pakaian ni. Nabi kata dalam keadaan manusia sangat macam tu, keadaan di mahsyar Allah, ada satu bonus Tuhan nak bagi. Apa dia? Faman kasalillah, siapa di dunia dulu dia bagi orang pakai satu pakaian yang orang tu sangat perlu, pakaian tu lillah, kerana Allah. Kasabullah, di akhirat esok, di mahsyar esok, nescaya Allah akan bagi dia pakaian
ketika mana tidak ada satu pakaian atas badan kita. Satu. Wa man at'ama lillah, dan siapa yang bagi makan kepada manusia kerana Allah, buat penuri, buat jamuan, cari fakir miskin, cari gelandangan. Dan kawan-kawan kita, mereka rajin, mereka buat makan kepada gelandangan. Salah satu usul cara dakwah terkini. Kita nak pergi cerita Islam dekat orang bukan Islam, tak ramai orang mau dengar. Nabi panggil dia, jom mai aku nak cerita Islam. Hai Ahmi, aku nak cerita Islam. Hai Mutu, mai aku nak cerita Islam. Metodologi itu tak berapa sesuai untuk semua keadaan. Tak semua orang bukan Islam boleh terima orang main cerita pasal agama lain kepada dia. Macam kita lah, kita pun kita tak selesa kalau ada main padri Kristian kalau main cerita kat kita betul ni. Walaupun kita tahu kita boleh jaga iman kita, tapi kita tak suka. Tak jangan main cerita lah. Tapi metod dakwah yang cantik kepada dia tuan, bilhal. Bilhal maksud dia teladan. So, kawan-kawan kita ni, yang muda ni, mereka ada satu idea baru lah ni. Bagus. Mereka himpun siapa yang nak derma, kumpul duit dan sebagainya. Mereka buat satu badan macam NGO dan sebagainya. Mereka bergerak dengan cara apa? Bagi makan kepada gelandangan. Di sebalik misi mereka buat tu apa dia? Matlamat dia, mereka nak bagi tahu kata Islam satu agama rahmat yang suka bagi orang lain senang. Siapa lapar, orang Islam boleh bagi makan. Siapa tak cukup harta, orang Islam boleh cukupkan. Islam digambarkan sebagai agama apa? Agama friendly, agama yang menarik orang untuk rapat dengan dia. Bagus. Kita nak cerita kebaikan Islam, tak ramai orang boleh dengar. Tapi kalau kita contohkan Islam tu macam mana, itu lebih baik kadang-kadang. Allah hanya kita lah tuan-tuan. Kita nak pergi suruh orang main semayang, tak ramai orang boleh terima teguran kita. Tapi kalau kita sebagai jiran, hari-hari kita main semayang surau, kalau dia duduk depan rumah, dia tak main pun, dia nanti masuk dalam rumah. Pasal apa? Pasal dia segan dekat kawan dia. Dia segan, pasal apa? Pasal dia ni sampai kok pukul 7 suku, dia nanti keluar. So aku 7-5 minit aku nanti masuk. Nampak tak tuan-tuan? Itu nama apa? Dakwah tu. Dakwah bilhal nama dia. Dakwah dengan cara kita tunduk contoh. Contoh ya. Nama-nama orang segan. Wa man at'ama lillah, ni saya nak kait dengan ayat tadi tu. Siapa yang bagi makan kepada manusia, kepada orang-orang kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala at'amahu Allah. Allah bagi makan dekat dia esok di hari sangat lapar. Hatta bagi makan kucing, bagi makan binatang, bagi makan ni semua, Allah Subhanahu wa taala akan jamu orang ni di hari yang sangat lapar. Akhir Nabi kata, wa man saqqa lillah, siapa yang bagi minum kerana Allah, saqahu Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bagi minum kepada dia esok di hari yang a'tasha makan sangat dahaga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya suka bawa satu hadis lagi. Nabi SAW bersabda dalam hadis Qudsi ini, ya benar Adam, Tuhan kata kepada anak Adam, innaka an tubzalal fadl khairul lak, jika engkau memberikan kelebihan harta engkau adalah itu baik bagi kamu. Kita ada duit lebih, kita nak jamu orang. Yang ni hadis ni bukan ada kaitan kerana ada sahabat kita buat penuhi mana ni tak, tapi motivasi kat kita, motivasi. Kita ada sikit harta lebih, kita nak buat dalam bentuk lain, pakaian. Kita rasa nak beli, kita tengok tu imam dah suka pakai jubah, dia kata aku ni tak apa aja nak pakai jubah sangat, tapi aku pakai kan. Tapi tu imam dia tiap hari pakai jubah, kita beli jubah, kita bagi dia. Bukan dia tak mampu beli, dia boleh beli. Tapi kita tu fikir macam tu, supaya bila pakai boleh pahala kat aku sama. Esok dia buat lagu ni dapat kat aku, dia lagu ni dapat kat aku. Duk fikir dalam kepala apa dia? Nak buat benda yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka an tubzalal fadla khairul lak. Kalau hang boleh share kelebihan harta yang Tuhan bagi dekat hang, itu baik.
wa antum sikahu syarrul lak. Kalau hang genggam tak mau bagi ke orang. Tumsik maksud dia genggam, tak mau share dengan orang langsung. Syarrul lak, itu celaka, itu kejahatan yang lu ada pada tangan hang. Wala tulamu ala kafaf. Dalam hadis ini sebut apa dia? Tiadalah engkau akan dicela jika tidak ada kelebihan. Wala tulamu ala kafaf. Kalau kita harta tak banyak, kita tidak dicela. Wabda biman ta'ul. Mulakanlah pemberian kepada orang yang engkau tangguh. Nabi nak ajak, di kalangan kita ada orang ada kelebihan harta, ada orang yang harta dia kafaf, bukan miskin. Kafaf, Islam dia tak sebut kata kita ni miskin. Walaupun kadang-kadang kita duduk kategori miskin, tapi Islam dia mendidik kita, kita niat dalam hati, aku rezeki kafaf, cukup-cukup. Cukup-cukup ni maksud apa? Nak bagi lebih sikit ke orang kadang-kadang tak ada, dan untuk diri pun tak. Ngam-ngam je macam tu. Baik, maka nanti kata macam mana nak buat baik dengan harta yang ada kat kita, padahal harta kita tu kafaf, cukup-cukup je. Wabda biman ta'ul. Ni tengok anak isteri kita ada buah tanggungan kita, belanja dekat depa dulu. Start dah tu. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud dia tangan hak bagi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca hadis ni, kita memikirkan nasib di hari akhirat esok. Maka orang beriman, dia ada visi dia ada matlamat jangka panjang dia. Apa dia? Aku nak bahagia di sana, aku buat apa di sini. Aku nak kenyang di sana, aku jamu orang di sini. Aku nak pakaian di sana, aku pakaikan pakaian untuk orang di sini. Aku nak kebahagiaan di sana, aku bahagiakan orang di sini. Aku nak Allah Ta'ala mudahkan urusan aku mudahkan urusan orang di dunia. Itu maksud hadis Nabi nak beritahu ni. Kadang-kadang kita tak ada kelebihan harta, tapi kita boleh buat baik kat orang. Contohnya, kita kerja di satu kaunter. Katalah kaunter apa pun, pejabat pos ke apa ke, itu kerja kita. Kita boleh bagi senang orang, Allah senang kita. Pasal hadis Nabi sebut, siapa yang melepaskan kesusahan kepada mana-mana orang di dunia, Allah lepas kesusahan dia di akhirat. Kita permudahkan. Ini dah dia jadi muka kadang-kadang kan. Jangan aku ada jawatan, hang kena ikut ni dia punya rule dia punya peraturan dia. Mudahkan urusan. Pasal apa? Pasal orang beriman, Nabi ajak macam tu. Dia fikir esok, kalau aku nak apa esok? Aku nak supaya Allah Ta'ala layan aku istimewa esok. Aku disenangkan, dimudahkan hisab dan sebagainya. Permudahkan urusan manusia di dunia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan kitab Aqidah Perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas mazhab salaf oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Baik tuan-tuan, kita berhenti hari itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 42 sampai lebih kan? 45. Surat 45. Baik, muka surat 45. Tanda-tanda kita dibaca dua tempat, dia jadi dua tanda. Tu kadang dia cari-cari kok. Betul, selestia muka surat 45. Baik, kita sampai pada muka surat 45. Malam ni kita masuk satu perbahasan. Kata Syekh kita, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi darani amin. Kata Syekh Abdul Qadir kita dalam membahaskan bab akidah ni lagi, katanya wa huwal mab'uts ila 'ammatil jin wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nur wad dhiya. Baik, malam ni kita akan sambung lagi cerita tentang apa? Khatamul Anbiya wal Mursalin. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan semalam tu kita baca hadis tentang syafaat Nabi yang ikut kuliah di masjid semalam. Kita baca hadis syafaat Nabi di hari akhirat esok
cerita Khatamul Anbiya wal Mursalin juga. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Imamul Atqiya. Kita baca dah. Nah, so malam ni kita akan sambung. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wa huwal mab'us ila 'ammatil jin wa kaffatil war. Maksud dia, dan ia juga yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan kepada sekalian jin dan segala manusia dengan sebenar, dengan yang sebenar dan petunjuk dan dengan cahaya dan sinar. Simple je dia punya ucapan dia, ulasan dia panjang. Nabi SAW kita baca dah dulu tuan-tuan. Ini kena istilah ni kena duk orang beriman, orang mengaji kena tahu. Khatamul Anbiya, penutup kepada segala nabi. Itu gelaran dekat Nabi. Nabi Imamul Atqiya, imam kepada orang-orang yang takut, yang bertakwa pada Allah. Nabi Sayyidul Mursalin, Sayyid, tuan atau ketua kepada segala rasul. Sebab dalam banyak nabi dan rasul, dalam banyak manusia Allah pilih nabi, Allah pilih rasul. Dalam banyak rasul Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syafi', pemberi syafaat dengan izin Allah itu. Manusia pi jumpa Nabi Nuh alaihi salam, tak apa. Jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim malu nak menghadap Allah Taala. Jumpa Nabi sampailah sekali jumpa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Bila pergi kepada Nabi, baru Nabi selesaikan masalah penduduk mahsyar itu. Jadi kita panggil apa ni? Sayyidun Nas boleh. Sebab tu kita duk selawat Allahumma salli ala Sayyidina. Sayyidina. Dalam lafaz Muslim Nabi ajak Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita baca sunat kita sebut sayyid pada setiap lafaz yang ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ijtihad Imam Syafi'i, Nabi sebut dalam hadis yang lain dalam lafaz umum. Nabi kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ketua penghulu segala anak Adam tanpa bangga, Nabi kata. Jadi kita duk selawat kita sebut sayyid. Sayyid itu tuan maksudnya, ketua atau tuan. Nah, baik. Nabi SAW ni Nabi al-mab'us ila 'ammatil jin. Nabi dibangkitkan kepada sekalian jin, wa kafatil wara, kepada segala manusia, bil haq, dengan hak, dengan kebenaran, wal huda, dan hidayah petunjuk, wa bin nur, dengan cahaya, wa dhiya, dan sinar. Sekali dia ulang, apa dia hak, apa huda, apa an-nur, apa dia dhiya. Nah, baik. Syarah dia. Adapun keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada sekalian jin, maka kerana firman Allah Taala menghikayatkan perkataan jin, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Surah Al-Ahqaf. Artinya, wahai qaum, kami perkenankan oleh kamu akan yang menyeru kepada Allah Ta'ala, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin ni, ketua-ketua jin ni, dia pergi jumpa kaum dia apa? Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Kami dah ikut dah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusan Allah, seruan Allah ni, iaitu Nabi Muhammad. Jadi oleh kerana kami dah ikut dah, ajibu da'i Allah, dan berimanlah kamu, terimalah kamu, dan berimanlah oleh kamu dengan dia, nescaya mengampuni oleh Allah Ta'ala akan separuh daripada dosa kamu. Jin-jin ni tuan-tuan, dia pergi, akhirnya dia pun masuk Islam. Datang balik, kalau rajin buka surah Al-Jin. Surah Jin tak banyak, pendek ya. Surah Al-Jin ni dia cerita alam jin secara umum. Yang mana jin ni pun di antara mad'u Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kena pergi seru ajak masuk Islam. Yang kedua, bila jin-jin ni, pemuka-pemuka jin ni masuk Islam, maka dia pun balik pergi kat kaum dia apa? Allah cerita juga perkataan apa yang dia ucap. Dia kata dekat kaum dia apa? Ya qaumana,
kaum kami, ajibu da'i Allah. Kami ikut Nabi Muhammad dah, hampa kena ikut juga. Ajibu da'i Allah, jom kita ikut seruan Allah. Wa aminu bih, jom kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau hampa ikut, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah ampun dosa hampa. Wa yujirkum min azabin alim, dan menegah ia akan kamu daripada siksa yang sangat pedih. Pedih itu maksudnya pedih. Jin ni balik bidang Allah. Demikian juga surah Al-Jin menunjuk ia atas bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada sekalian jin. Ni yang kata Khatamul Anbiya, duduk sebut Khatamul Anbiya tu maksud apa? Manusia hak kita tentulah. Jin pun sama. Sebab tu kalau kita sikit tentang ruqyah perubatan Islam. Orang Islam kalau ikut hak ruqyah betul, hak sunnah, hak Quran dan hadis saja, perubatan ruqyah hak cara Islam ni, kita bukan setakat untuk menyelesaikan masalah orang yang kena, contohnya histeria ke, kena rasuk, kena apa dah. Ruqyah juga bermatlamat dakwah. Dia tak sama dengan perbomohan, tak sama. Orang Islam bila dia berubat, dia bukan setakat nak cabut jin tu keluar daripada badan kawan ni. Pasal apa? Pasal jin ni dia makhluk halus. Mana mungkin kita cabut dia keluar pergi, lepas tu dia confirm tak boleh main dah, kita pagar dengan paku dan sebagainya. Jin dia makhluk halus. Jin ini pun tuan-tuan, kalau nak cerita panjang pula, nanti jadi kuliah jin. Tuan-tuan kena panggil pakar dia main sembang. Panggil lah apa nama orang-orang di Darul Syifa apa semua. Boleh, dia nak cerita sikit-sikit boleh. Jin ini pun tuan-tuan, dia satu makhluk yang umur dia panjang-panjang. Dia umur dia panjang. Dan jin ini seperti dalam Quran dan hadis sebut, ada yang kafir, ada yang beriman. Biasanya jin yang jenis rasuk, buat jahat, buat benda tak elok ni ialah yang kafir, yang tak beriman, yang dia suka mempermainkan agama. Panggil jin dia gitu. Betul tuan-tuan tengok kalau orang kena rasuk, dia main-main. Dia berbuat sakit, dia muruk. Dia muruk. Terus berjaya. Guru saya ada cerita, dia kata apa, kita ni kalau tengok jenis gitu tuan-tuan, kami tu masa zaman mengaji tu, ustaz tu bawa juga, bawa pergi duk baca suratul Baqarah sampai habis kepada rumah orang yang duk kena apa, asrama ke, asrama sekolah. Selalunya kena teruk ni asrama sekolah, pasal tempat yang selalu ditinggalkan dia akan ada lah. Jadi budak-budak cuti sekolah apa semua sebulan lebih, baru nak main pula. Lepas tu budak perempuan main bulan, lemah semangat dan sebagainya, dia disangkut pergi. Jadi kita pun pergi duk ikut ustaz, duk baca Al-Baqarah lah, Yasin apa semua, pengalaman kita duk sekolah agama apa pondok dan sebagainya. Bila kita pergi tuan-tuan, jin ni dia pandai berlakon. Aduh hangat, aku sakit. Kadang-kadang dia berlakon tu lebih tuan-tuan. Dia kata poinnya dia. Kalau sampai ke tahap tentang kalau kita memang hak perubatan ruqyah Islam ni, kita nak kalau boleh dia masuk Islam. Yang tu dia punya main point dia. Matlamat utama kita fokus kepada dia, bukan takat berubat dia ni, tapi kita mau umat Nabi SAW bertambah. Tu yang kata Islam tu hebat. Mengislamkan jin ini tuan-tuan, satu kelebihan Allah bagi kepada orang-orang tertentu, boleh mengislamkan. Tapi nak berhadapan dengan kerenah jin, jadi apa dah ni. Dia kata dia duk sembang pasal kita pula dah. Dia kata nak berhadapan dengan kerenah dia, masya-Allah tabarakallah tuan-tuan. Dia cerita sikit pengalaman saya dengan kawan-kawan. Waktu duk hafaz Quran sampai surah jin. Dan nanti tengok. Tak kira tanya anak-anak kita. Yang tak kuat, yang kena gangguan tak teruk. Pasal apa? Pasal hamalatul Quran. Orang yang kalau duduk dengan Quran ni, dia tak boleh buat apa, dia murung, dia demi dengan kita. Dia buat kelibat duk keluar. Sekali dia buat tindih waktu tidur, tengah-tengah lena, member duk sembang di sebelah, kita kena tindih, depa ni tak tahu. Ni yang kata jin ni tu. Nah, baik. Jin ini bila kita baca ni, Nabi SAW, Islam ni pun diutuskan, dibawa main untuk makhluk jin ni. Maka ruqyah Islam yang kita sembang tadi tuan-tuan, matlamat dia selain daripada berubat, selain daripada kita nak pulihkan pesakit ni, matlamat dia hak besar juga ialah apa dia?
kita nak bawa kalau jin ni dia tak beriman kepada iman. Kalau dia bantah, jin biasa dia bantah. Bantah ni banyak. Kalau dia bantah, dah tak ada jalan, barulah last sekali barulah kita cari alternatif yang kedua. Apa dia? Sama ada kita nak kata nak hapus, orang kata hapus tak jin kan? Jin ni kata guru saya boleh dimusnahkan dengan ayat Quran. Ayat Quran boleh. Ustaz, ada orang kata macam tangkap bola botol apa semua kan? Ini kalau nak komen panjang pun tak kita tuan, macam tadi jadi kuliah ni. Bekas ni terbaik anda. Kalau saya buat sorok jin lagi, saya tutup. Jin boleh lari daripada bekas ni. Lah dia lari. Dia duduk ngaji-ngaji tu, tanya, pernah lah duduk satu majlis dengan Dr. Rundi apa semua, tanya dengan orang ubat. Bekas-bekas macam ni, bekas botol ke, bekas kaca ke tuan. Jin ni, Allah Akbar, tu yang kata jin dia suka tipu orang, tipu manusia. Dalam Al-Quran Allah sebut lelaki-lelaki manusia ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jin kalau manusia tertipu dengan dia lagi tambah bongkok. Dia bohong kita, dia tidur tu. Kita pun dah tengok gambar lama dulu kan, tangkap jin, masuk dalam tu, tolong aku tak boleh keluar. Piramid buat gambar. Kita pun kata habis ni kena turun dalam tempayan ke dalam apa semua tu. Jin ni makhluk halus. Makhluk halus ini tuan-tuan, dia pun makhluk. Dia makhluk bermaksud dia pun hamba Allah. Satu benda dalam Islam ajar apa tuan-tuan? Manusia ialah makhluk yang paling istimewa. Maka sebab tu Allah lantik jadi khalifah. Allah tak sebut jin jadi khalifah. Yang jadi khalifah di muka bumi bukan malaikat, walaupun malaikat kejadian dia hebat. Tapi manusia suka kena tipu. Manusia makhluk yang paling hebat. Pasal apa? Tengok cerita Ratu Balqis. Cerita Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihi salam yang memindahkan istana Balqis yang hebat bukan jin Ifrit, tapi manusia. Manusia pindahkan istana tu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Dengan keyakinan dia pada Allah. Dengan kelebihan dia sebagai awliya Allah, wali-wali Allah. Maka Allah bagi keiznan pada dia. Tu pun tunjuk kata manusia hebat. Tiba-tiba manusia suka tengok jin hebat, jin boleh angkat. Jin tu pula besar. Kan dalam gamak-gamak dulu itu buat gamak jin besar. Kita pun nampak orang kita kena tipu. Manusia suka kena tipu dengan makhluk yang nama jin. Kononnya jin tu terkurung di situ, jin tu nanti duduk di peradu pokok buluh apa nama ni, tolong putri apa nama ke gamak tu kan, Laksmana Doremi. Dia piduk dalam tu. Ni, kalau dia nak lari, kemarin dia lari dah. Sebenarnya itu tipu daya iblis. Yang boleh membenting manusia daripada jin iblis ni tuan-tuan apa dia? Tak ada lain, ayat Quran je. Sebab tu orang sembahyang, orang baca Quran, orang amalan cukup, orang hati ni jatuh ni tuan-tuan, insya-Allah tak ada kena. Kalau kena juga biiznillah. Hak kita dah baca ayat kursi tu. Allah yang izin. Bila Allah izin, pasal apa? Allah nak angkat darjat, Allah nak hapus dosa, Allah nak puji dia, Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi syurga, macam-macam sebab. Tapi hak betulnya hak kita duk buat duk amal dengan agama, yang tu dah hak klik. Kawan saya duk berubat, dia kata apa, hak domain berubat ni kadang-kadang dia tanya, mai itu kadang-kadang nak suruh kita berubat baca ayat Quran dengan jambu itu keluar. Tahu ustaz saya ni pasal tahu tak apa dah kita kata. Tu dia mana? Mai tu dia dengan pakai macam mana kita tengok. Apa? Dah kali kita memang spare dah dia kata ni ubat Islam, ubatan Islam ni siap dah baju apa semua. Mai tuan-tuan hak tu orang kena guna apa dah. Hak kalau kita tanya kok semayang tak? Tak semayang lagi. Tak semayang pasal apa? Tak tahu nak semayang dia duduk berat lah apa semua jadi kacau apa semua. Tak memang duduk semayang ke Allah baru tak boleh semayang? Tak memang tak semayang pun. Yang tu yang betul dia. Jenis tak semayang. Bukan kerana Tuhan tak boleh semayang, tapi sebenarnya bila dah sakit baru nak semayang. Banyak orang betul. Mai duk berubat kita bagi betul ni balik nak baca. Baru nak baca Quran, nak baca tak boleh. Pasal apa? Pasal buka amalan kita. Habis cukup dekat tu sakit jadi kuliah tu. Habis masuk ayat tadi,
cerita Nabi SAW diutuskan kepada manusia dan jin. Dan ada pun keadaan yang dibangkitkan kepada sekalian manusia. Maka kerana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, surah Sabah. Artinya, dan tiada mengutus oleh kami akan dikau, hai semula-mula makhluk Tuhan kami, melainkan melengkapi akan sekalian manusia, mengkhabarkan kesukaan dengan syurga bagi mereka yang beriman, dan menakutkan dengan api neraka akan mereka yang kafir. Itu matlamat Nabi SAW diutuskan. Dan sabda Nabi SAW, wa bu'ithu ilan nasi 'ammah, artinya dibangkitkan akan aku kepada sekalian manusia meratai. Sehingga dalam hadis sahih sebut, kalau ada di kalangan Nasrani dan Yahudi yang sampai kepada mereka, maksudnya sampai kepada mereka berita pengutusan aku sebagai Rasul akhir zaman, dan mereka tidak ikut ajaran aku, maka mereka mati mereka disebut sebagai mati kafir. Dalam hadis sahih sebut. Maksud dia apa tuan-tuan? Manusia yang bila Nabi diutuskan, pengutusan Nabi itu merata. Dia bukan duduk di Mekah saja, di Madinah, dia merata. Itu maksudnya. Menceritakan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia ini belakangnya. Dan bermula keadaan Nabi Muhammad SAW dibangkitkan kepada sekalian manusia, diketahui akan dia daripada agama Islam dengan menyerupai darurah. Tuan-tuan, apa maksud darurah? Darurah ni maksud dia Nabi diutuskan kepada kita dalam keadaan mau tak mau kena ikut. Mau tak mau, manusia akhir zaman duduk di ujung dunia ni selepas keputusan Nabi, maka wajib ikut secara daruri, dia panggil. Secara wajib qat'i tak boleh tak ikut tadi. Artinya tiada berkehendak kepada telik dan fikir. Tak boleh tak dipikir tu, tak nanti fikir tu nak ikut ke tak mau ikut, tak boleh. Dan perkataan musannif yang apa tu, yang sebenar dan petunjuk dan cahaya dan sinar itu keempatnya sifat bagi agama Islam yang mendatangkan dia oleh Nabi SAW. Betul tuan-tuan, Islam ni agama hak, dia panggil agama yang benar. Betul, kalau rajin-rajin tengoklah debat di antara Ahmad Didan, hak orang dah rakal di YouTube dah. Kita tengok. Lah pada orang putih lagi bagus, hak ada terjemahan dia tengok lagi. Tuan-tuan tengok macam mana Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada orang yang macam ni, Ahmad Didan. Kan? Lah hak terbaru kepada Dr. Zakir Naik. Tak boleh pergi. Mainlah pada ribu sak mana nak dialog dengan Dr. Zakir Naik. Mainlah hak agama sekian-sekian, main nak dialog dengan doktor, nak sebut, nak cari kesalahan dalam Quran. Dia